Okay, salam sejahtera murid-murid. Sekali lagi, hari ini saya akan ajar sambungan untuk mencantum bahagian-bahagian beg kita. So, hari ini kita akan teruskan untuk bahagian kelepet beg, iaitu kita akan jahit pada bahagian kelepet. Dan kita akan sediakan tali beg seperti ini. Okay. So, sebelum itu, saya akan tunjukkan di mana bahagian yang telah siap jahit. Ini adalah bahagian kelepet beg yang telah dijahit. Okay, menggunakan mesin. Okay, ini menggunakan mesin. Okay, kalau di sebelah dalam, kita nampak macam ni juga. Okay. Kalau anda yang tidak ada mesin, tidak apa, kita boleh guna jahitan tangan, iaitu kita akan menggunakan jahitan Kia. Okey, ini adalah contoh yang menggunakan jahitan Kia. Okey. Okey, ini sebelah dalam sebelah dalam, tetapi ini bahagian ini merupakan sebelah luar. Kenapa dia sebelah luar? Okey, lihat di sini. Ini merupakan sebelah dalam fabric. Ya, saya akan lukis. Okay. Macam mana nak bezakan fabric? Okay, ini adalah SD. Sebelah dalam SD. Okay. Di sini SL. Sebelah luar fabric. Sama juga atas dia sebelah luar fabric. Okay. Bila kita menjahit, kita lipat dia macam ni. Sebelah dalam fabric. Lipat, ikut tanda yang telah disediakan. Kita lipat. Dan lipat lagi sekali. Bila sebelah luar fabric kita lipat ke dalam, maka ini adalah sebelah luar fabric. Selepas itu kita boleh menggunakan jarum peniti untuk pinkan dia supaya kain ini tidak lari. Pastikan selepas menjahit ataupun sebelum kita nak menjahit, kita mesti ironkan fabric ini. Ratakan fabric. Okey, siap macam ni. Selepas itu anda perlu menjahit jahitan Kia menggunakan tangan. Sekiranya anda ada mesin di rumah, anda juga digalakkan menggunakan. Sekiranya tiada masalah, tiada paksaan untuk itu. Jadi, di sini anda akan menggunakan jahitan Kia. Okey, ini contoh dia. Okey, sebelah luar lah. Ini kira sebelah luar, tapi ini sebelah dalam. Okey, bila dilipat jadi sebelah luar. Okey, sama. Okey, kalau kita lihat sebelah luar, macam mana jahitan Kia ini? Dia kelihatan seperti jahitan mesin. Sangat kemas. Betul? Jadi, kalau dekat dalam fabric ini, kita tengok di sini, jahitan dia macam ini. Saya percaya Cikgu Teh sudah ajar sebelum ini. Ajarkan anda tentang jahitan Kia, kan? Sebelum ni, ini ialah yang diajar oleh Cikgu Teh lah sebelum ini. Okay, tidak apa, kalau anda lupa, saya juga berbesar hati untuk mengajar semula. Atau anda masih keliru, kan? Okay. Pastikan anda mulakan jahitan dengan jahitan Kia. Okay, jahitan Kia ini di mana kita jahit kecil sahaja dan mengulangi jahitan ini 2 hingga 3 kali. Okay. Contoh saja, saya ajar secara pantas lah. Sebab anda telah belajar. Jadi ini saya cuma nak refresh balik supaya anda ingat balik macam ni jahitan Kia yang Cikgu Teh ajar hari tu, kan. Okey, selepas itu dah siap jahitan ini, jahitan yang kukuh ini, jahitan Kia, kan kita akan mulakan jahitan Kia.
Okey. Belakang kita di sini, kita lihat, dia akan berbesar macam ni. Lepas tu, kecil. Okey, contoh macam ni. Saya mulakan jahitan di sini. Tarik. Dan masuk semula kepada jahitan di sini. Saya ulang balik. Macam ni. Dan tujuk semula di jahitan yang tadi. Macam ini. So, anda ulangkan proses ini sehingga siaplah. Kalau kain tu panjanglah jahitan yang kena siapkan. Kan? Boleh faham kan di sini? Okay, jadi di belakang dia, mau tengok. Dia akan bertindih. Boleh faham? Okay, contoh saya tarik. Jadi macam ni. Okay, ini bahagian belakang Ini depan dia. So, dia nampak kemas. Nampak macam jahitan mesin. Okay, ini adalah jahitan Kia. Sekarang ni anda yang anda perlu tahu sekarang adalah anda perlu jahit di bahagian kelepek beg. So, jahitkan di sini sekurang-kurangnya tepi fabric. Jangan terlalu tengah. Okey, jahit di sebelah sini. Okey. Jadi sedapin. Jadi pastikan step yang seterusnya anda perlu lakukan adalah jahit kelepek beg menggunakan jahitan Kia. Jahit dua-dua keping Kan ada dua keping kan? Pastikan siap kedua-dua keping lah. Kedua-dua bahagian. So siap dia nanti dia akan jadi macam ni. Okey, faham? Okey, setelah siap barulah kita akan pergi kepada tali beg. Jadi tali beg ini anda juga telah potong kain siap-siap kan? Jadi yang anda potong adalah macam ni. Ini rupa dia. Okay. Senang sahaja. Yang penting anda fokus, okey? Okey. Anda akan jahit pada garisan pemadan tali beg. Saya percaya anda sudah buat tanda kan? Sebab yang ni tidak nampak. Okey, ini contoh Bila anda dah buat garisan pemadan, maka sangat senang untuk anda. Ini adalah contoh sahaja. Okey. Nampak kan jelas di sini. So, apa yang anda perlu buat adalah lipat kedua-dua belah atas dan bawah ini. Kita lipat ke sebelah dalam fabric. So, ini adalah SD fabric dan ini adalah SL, sebelah luar. Sebelah luar adalah sebelah yang cantik, sebelah dalam adalah kita nampak semua kesan-kesan yang kita dah buat ni. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah lipat. Okey, anda perlu menggunakan iron untuk menekan rata fabric atas dan bawah. Okey. Bila anda dah tekan fabric atas dan bawah, maka senanglah anda untuk menemukan sebelah atas dan sebelah bawah. Macam mana? Macam ni. Okey, boleh faham? Okay, saya tunjuk contoh lah. Saya pinkan dulu supaya anda lebih faham.
Okey. Ini atas dan ini bawah. Jadi senang. Bila atas dah tekan rata, bawah pun dah tekan rata. Jadi senanglah untuk anda menemukan atas dan bawah. Okey. Pastikan kemas ya. Senang saja kan? Bila anda dah faham step, cara cantum, menghasilkan, menjahit, lain kali anda bolehlah buat projek yang lain. Okey? Okey. Dah siap. So, bila dah siap nanti, bila dah siap satu dan juga kedua-dua belah dia, tali beg, dah siap nanti satu dan dah siap kedua nanti. Nanti dah siap satu, dah siap kedua. Apa yang anda perlu buat adalah jahit di tepi ini. Sama juga anda jahit di hujung kain di sini. Jahit kemas-kemas, sama ada anda boleh menggunakan jahitan kia ataupun jahitan jelujo halus. Masih ingat jelujo halus? Okey, ini jelujo halus. Tidak boleh guna jelujo kasar, tak boleh. Sebab jahitan kasar ni, jelujo kasar ni dia tidak kukuh. Jahitan dia tak kukuh, nanti mudah tercabut. Maka anda digalakkan menggunakan jahitan jelujo halus ataupun jahitan kia. Tapi saya lebih menggalakkan kamu menggunakan jahitan kia sebab jahitan kia adalah lebih kemas, lebih cantik dan juga lebih kukuh. Okey? Itu terpulang pada anda, sama ada salah satulah. Kedua-dua tu salah satu bila boleh pilih. Tapi saya harap anda boleh guna jahitan kia. Okey? Bila anda dah jahit siap di sisi tali beg nanti, dah siap jahit, dah siap yang pertama dan siap yang kedua. Bila dua-dua dah siap nanti, maka kalau anda menggunakan mesin, anda boleh jahit kedua-dua belah. Okey, macam ni dia lebih cantik. Kalau anda tiada pun tiada masalah. Yang penting kamu jahitlah di sebelah sini yang bahagian yang terbuka ni. Mesti nak jahit kan? Kalau tidak terbuka lah dia kan? Dah jahit siap, maka anda bolehlah menghias tali beg anda menggunakan jahitan insang pari. Masih ingat insang pari? Insang pari yang saya pernah ajar hari tu. Ada kan saya buat di video satu tu hari? Ini yang saya buat, jahitan insang pari. Kalau anda nak menggunakan jahitan rantai, kan? Kalau nak jahit jahitan rantai dekat sini pun boleh. Asalkan kreatif, cantik, sesuai, menarik, semua boleh. Okey? Terpulang kepada anda lah salah satu jahitan hiasan ini yang anda boleh guna. Isapari ataupun rantai. Okey. Di sini juga saya mau tunjuklah macam mana kalau saya nak hias. Tak ada idea lah. Cikgu cakap guna insang pari. Tapi macam mana? Macam mana nak hias? Tak tahu? Tak apa. Di sini saya akan tunjuk Okey. Saya akan tunjuklah cara untuk hias tali beg. Saya menggunakan benang sulam. Okey. Kalau nak hias beg ni, kita jangan gunakan insang pari yang terlalu luas. Contohlah saya buat macam ni. Tidak juga kata tak boleh, tapi dia kurang cantik. Jadi kalau nak buat dia cantik, kita buat dia kecil ataupun halus saja.
Ini adalah cara biasalah, macam yang saya ajar sebelum ni. Yang penting dia kemas. Okay, ini adalah cara yang biasa. Macam mana saya nak buat dia lebih nampak unik? Ada yang pendek, mungkin saya boleh buat ada yang pendek, ada yang panjang. Ini yang pendek kan. Kalau saya nak buat panjang macam mana? Okey, cuba saya turun dia lagi panjang macam ni. Lepas tu kita buat dia macam ni. Pendek, panjang, sederhana, panjang, pendek. Baik. Ini terpulang kepada anda. Ikut kreativiti. Macam ni. Lepas tu kita buat pendek lagi semula. Kalau anda ada banyak benang sulam yang berwarna-warni, boleh juga buat macam ni. Kita buat warna kuning, lepas tu oranye, merah, hijau, biru, sampailah penuh. Okay, dah buat sebelah ni, kita buat lagi sebelah sini. Okay, pastikanlah anda hiaslah awak punya tali beg supaya dia nampak lebih cantik. Okay, ini contoh. So, dah siap lah. Ini contoh saja. Pastikan anda hias. Okey, bila tali beg pun dah siap dan ini pun dah siap. Okey, apa yang kita buat seterusnya? Iaitu kita perlu cantumkan dia tali beg bersama beg anda menjadi macam ni. Okey, ini sebelah dalam lah, kita nampak di sebelah dalam. Ini sebelah luar. Okey, macam mana? Cara dia adalah pastikan tali beg ini di hujung kedua-dua ni lipat. Lipat ikut sukatan. Sukatan yang Cikgu Teh bagilah. Saya boleh pinkan dulu. Okey, dah siap dah. Dah pin kedua-dua bahagian. Pastikan yang sebelah tak cantik ni, yang benang dia berjurai macam ni, kita letak dia di sebelah dalam macam ni. Kita cover dia, kita tutup dia macam ni. Okey, pastikan ini adalah sebelah dalam fabric. Okey, kalau ini sebelah dalam, maka dalam temu yang ini, tali beg. Macam ni. Okey, sukatan dia berapa? Macam mana saya nak kasih dia center? Okey, senang saja. Kita lipat separuh. Lepas tu, kita menggunakan kapur tukang jahit untuk menanda. Jadi, kamu ada garisan tengah. Senang untuk anda untuk buat center kan? Okey. Kalau tengok di sini, sukatan dia basi dia adalah macam ni kan? Okey, senang lagi lah untuk anda tengok macam ni. Okey, ini terpulang kepada anda. Yang penting dia center. Dia di tengah. Nak buat macam ni pun boleh. Nak buat di tepi sikit macam ni pun boleh. Okey, boleh. Yang penting nanti anda suka lah. Kalau sini saya masuk dari garisan ini, saya masuk ke dalam, ini adalah 0.5 cm. Maka di sebelah sini pun perlu sama. Masuk setengah cm, iaitu 0.5 cm. Lepas itu, barulah
kita turun lagi. Turun lagi berapa? Saya turun dalam 1 cm. Saya turun lagi 1 cm. Okay. Sukat guna pembaris. Sebab saya main agak-agak sejak. Yang penting anda dah tahu sukatan dia berapa. Yang penting kedua-dua mesti balance, mesti seimbang. Okey, saya pin. Bila dah tanda di sini, maka saya letaklah saya punya tali bag di sini. Okey. Pastikan bila anda nak jahit tu, sebelum nak jahit tu, mesti cek dulu. Bila awak pusing di sini, kalau katakan awak punya tali bag terlalu macam ni, tak cantik lah kan? Nampak berbulu ni. Pastikan ini ditutup. Turun lagi sampai dia tak nampak. Kalau ini tak cukup kan, turun lagi pun tiada masalah. Yang penting bila dah nak jahit tu, cek balik. Kalau ini, okey, tak nampak dah dia punya benang. Saya tak nampak dah benang dia, saya nampak kemas. Maka boleh. Okey, dan anda kena pin lah. Pin. Dan jahit nanti. Okey. Okey, saya dah pin sebelah ni. Saya turun sini tadi berapa? Kena samalah. Kena seimbang. Okey. Cek. Okey, kalau dah rasa dah seimbang. Okey, kalau dah seimbang, maka bolehlah kita jahit berpetak. Okey, kita akan jahit berpetak di sinilah. Macam mana nak jahit, macam mana rupa dia? Macam ni. Boleh nampak kan? Kita jahit petak di sini. Petak macam ni. Guna mesin lebih kukuh lah. Tak ada mesin tak apalah, kita jahit sajalah. Kita jahit menggunakan jahitan Kia. Okey, jahitan Kia lebih kemas. Kalau nak jahit Kia, pastikan bukan jahit di sebelah dalam Kalau jahit dalam nanti dia sebelah luar dia tu tak cantik. Mesti jahit di sebelah luar fabric. Di luar fabric bila nak jahit ni, pastikan jahit di luar. Boleh? Kalau tidak nanti nampaklah jahitan Kia yang tak kemas kat belakang tu. Tak boleh lah. Jahitan Kia dekat luar kan macam ni. Nampak tebal, nampak serabut, nampak banyak benang. Jadi pastikan kita jahit di sebelah luar fabric macam ni. Nak jahit kan? Saya nak jahit sudah, jadi saya terbalikkan dia. Bila saya dah terbalikkan, saya lukislah petak di sini. Lukis petak, lepas tu saya jahit ikut petak yang telah dilukis. Jahit gunakan jahitan Kia. Okey, dah cantum, dah siap, maka kita bolehlah buat yang terakhir. Ini yang paling dinanti-nantikan oleh pelajar kan? Okey, macam mana? Senang, paling senang. Kena semangat kalau nak jahit ni. Ini dah akhir dah, step yang paling terakhir. Okey, ini senang sahaja. Sama juga kita menggunakan jahitan Kia untuk menyambung, untuk sambungkan kita punya bag. Jadi, kita akan jahit di sini. Jahitan mati jahitan Kia berulang 2 hingga 3 kali. Jahit lurus. Lurus. Sambung sini jahit. Dah jahit, sambung lagi sini. Jahit sampai hujung. Sini pun sama, ulang balik berapa kali untuk jahitan mati, untuk jahitan yang lebih kukuh, matikan 2-3 kali. Siap. Itu sahaja. Boleh faham? Okey, bila dah siap nanti, bila dah siap jahit kan, kita terbalikkan bag. Kita terbalikkan. Contoh ini yang dah diterbalikkan. Macam mana kalau rupa dia yang saya dah jahit tu? Okey, saya tunjuk Itu contoh. Ini yang saya jahit guna mesin lah. Settle ni pelajar kalau dah siap kan. Saya jahit lah macam ni. Nampak kan?
Garis samping ni saya guna benang lah, benang pink supaya awak nampak lebih jelas. Saya jahit, lepas tu jahit sini, sambung lagi bawah, saya sambung lagi naik atas. Dah siap? Barulah saya terbalikkan. Maka beg anda pun dah siap. Okay. Happy kan? Dah siap? Jangan lupa dah siap nanti ambil gambar, send dekat Cikgu Teh. Tunjuk dekat mak bapak anda berjaya menyiapkan satu beg ni. Beg letak handphone. Bolehlah nanti show off. Show off dekat saudara ke, dekat jiran. Pandai menjahit. Bolehlah bawa pergi keluar jalan-jalan kan. Dah siap. So, saya harap pelajaran hari ini murid-murid boleh faham. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan yang masih tak faham, boleh tanya lah Cikgu Teh. Nanti Cikgu Teh akan jelaskan apa yang kamu tak faham. Okay, so sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana anda dah memberi perhatian untuk menonton habis video ini untuk cara menjahit beg. Jadi semoga anda semua berjaya dan teruskan semangat dalam menjahit, teruskan minat anda. Terima kasih.